Mereka ni boleh mendapatkan bantuan kewangan sebanyak RM1,000. So ini adalah bantuan secara one off sahaja. Dan untuk yang keempat pula, yang disebutkan dalam inisiatif penjana adalah merupakan kerjasama strategik dengan agensi pekerjaan swasta, di mana Perkeso telah berhubung dan mengadakan beberapa perbincangan dengan beberapa agensi pekerjaan swasta untuk turut serta dalam insentif pengambilan ini. So untuk yang ni kami masih dalam perbincangan dan melihat mekanisme untuk kami bekerjasama dengan APS ini. Johor Bahru FM 107.5. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk waktu ini kita teruskan dalam Temu Bual at Radio di Radio at TV terbitan. Kita ada Afnan Afiq. Untuk hari ini kita bawakan Jabatan Standard Malaysia. Dan sebanyak 5,117 standard telah dibangunkan dan sebahagiannya telah digunakan oleh pihak berkuasa seperti JPJ, Pharma, KPDN HEP, ST, Bomba, CIDB dan sebagainya. Sebagai tindak balas kepada pandemik COVID-19, Standard Malaysia telah berkongsi beberapa standard berkenaan dengan peralatan pelindungan diri secara percuma dengan pihak industri dan orang awam. Jadi standard tersebut termasuk standard bagi alat perubatan, sarung tangan, topeng muka, pensterilan dan kebersihan makanan. Dengan inisiatif seperti ini, diharapkan pihak berkenaan terutamanya industri merujuk standard-standard berkenaan yang menetapkan prosedur operasi standard atau SOP sesuai yang boleh mengurangkan risiko penularan coronavirus ataupun COVID-19. Jadi setakat ini Standard Malaysia telah mengkreditkan lebih daripada 100 badan persijilan dan 700 makmal pengujian seperti makmal di Jabatan Kimia Malaysia, di SIRIM dan Institut Jantung Negara dan sebagainya. Akreditasi dapat memastikan makmal dan badan persijilan berkenaan yang beroperasi di Malaysia adalah setaraf dengan standard antarabangsa. Jadi kita bawakan Ketua Pengarah Standard Malaysia, kita ada Tuan Syahrul Sadri bin Alwi. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih di atas kesudian Tuan dalam program Temu Bual at Radio di Radio at TV. Baik, sedikit sebanyak mungkin Tuan boleh ceritakan apa yang diusahakan oleh Jabatan Standard Malaysia Tuan. Terima kasih. Pertama sekali saya ingin menceritakan sedikit latar belakang Jabatan Standard atau Standard Malaysia. Pada 28 Ogos ini genaplah umur 24 tahun jabatan ini. 1996. Okay. Jabatan ini sekarang di bawah MITI, Kementerian Antarabangsa dan Industri. Kalau sebelum ini di bawah MOSTI? Sebelum ini di bawah Mestek dan seterusnya di MOSTI. Sepanjang pertubuhannya dia ditubuhkan semasa di zaman MOSTI dahulu 1996. Fungsi jabatan dia sebenarnya ada dua fungsi yang Cik Amar, Saudara Amar sebutkan tadi, itu membangunkan standard kebangsaan. Yang disebutkan lebih 5,000 buah standard tadi sebenarnya adalah yang dibangunkan oleh Jabatan Standard Malaysia. Fungsinya sebagai membangun dan mempromosikan standard kepada di negara ini, kepada industri, kepada orang awam, kepada pengguna, sebab standard meliputi pelbagai kegunaan. Daripada 5,000 lebih standard tersebut, kegunaannya boleh digunakan oleh berbagai pihak, industri, institut penyelidikan, hospital, makmal dan sebagainya. Lagi satu fungsi yang kita jarang dengar ialah mengakredit badan-badan penilaian kepatuhan. Namanya agak ganjil sedikit, penilaian kepatuhan. Sebenarnya tugas kita di sini adalah untuk mengakredit, iaitu mengiktiraf. Akreditasi maknanya mengiktiraf kepakaran dan keupayaan. Dalam kes ini, kepakaran makmal pengujian. Sama ada makmal betul menjalankan pengujian yang sahih dan dapat keputusan yang sah. Ataupun kita mengiktiraf kepakaran badan pensijilan. Badan pensijilan misalnya badan yang memberi pensijilan ISO 9001 kepada syarikat. Badan pensijilan yang memberi pensijilan kepada ladang kelapa sawit. Itu pun kita lakukan. Itu adalah badan mengkredit kepakaran. Kita juga mengkredit, Cik Abah sebutkan tadi, lebih 700 makmal. Bermacam-macam jenis makmal pengujian di negara kita. Makmal yang menguji darah kita. Makmal yang menguji makanan kita. Makmal yang menguji keutuhan bangunan, struktur bangunan, bahan mentah dan sebagainya. Jadi semua itu adalah tugas Jabatan Standard Malaysia atau Standard Malaysia. Fungsi sebenar ada dua lah tadi, membangunkan standard dan juga mengakredit
badan-badan teknikal ini. Kalau supaya strukturnya, infrastruktur kita teguh dan diiktiraf dunia. Jadi sesuai dengan bahasa kebanyakan kita pakai, standard lah kau bro. Betul. Macam tu. Jadi standard ini itulah dia. Maknanya ada kualiti. Ada kualiti. Jadi kalau berhampiran dengan kediaman tuan itu ada makmal kejuruteraan bomba sendiri kan. Jadi itu pun diakreditasi dan juga di standardkan oleh Jabatan Standard Malaysia. Tapi mungkin ramai yang tak faham tuan tentang perbezaan Malaysian Standard MS dengan ISO Standard. Kan kita ada MS, ISO dan sebagainya. Betul. Apa MS kita mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa? Sebenarnya standard kita adalah setara dengan standard antarabangsa. Standard ISO dan juga lagi satu badan antarabangsa ialah IEC yang membangunkan standard electrical dan electronics ya. Kita standard Malaysia adalah ahli. Malaysia secara umumnya adalah ahli kepada kedua-dua organisasi antarabangsa ini semenjak tahun 1966. Ya, masa itu bukanlah Jabatan Standard yang membangunkan standard. Institut terdahulu dari kami, Standards Institute of Malaysia, SIM. Institut itu tak ada lagi lah sekarang. Tugas dia ambil alih oleh Jabatan Standard lah. Sebelum itu diambil alih oleh Institut Standard dan Perindustrian, iaitu SIRIM yang dahulu ya, semasa Badan Berkanun. Jadi sebenarnya dia adalah setara dengan standard-standard antarabangsa tersebut, standard ISO. Kita bagi standard yang perlu diterima oleh negara luar, kita perlu mematuhi standard ISO tanpa ada perubahan. Maknanya standard ISO dan standard kita adalah sama. Ya? Kecualilah kita perlu pindah sedikit dalam hal-hal yang ada perbezaan teknikal, perbezaan cuaca dan sebagainya. Kalau tidak, memang standard antarabangsa yang kita bangun adalah setara dengan standard ISO dan juga standard IEC. Jadi itu secara penjelasan tentang MS dan juga ISO itu sendiri. Ya, betul. Tapi boleh ke orang awam tuan mengetahui ataupun mempercayai sesuatu produk yang ada standard atau tidak ni tuan? Sebenarnya ada beberapa tanda-tanda yang orang awam boleh percaya sama ada standard itu mematuhi kualiti atau tidak, produk itu mematuhi kualiti atau tidak. Kerana standard, tak ada standard tadi, ada standard atau tak ada standard bermaksud ada kualiti atau tak ada kualiti. Jadi tanda-tandanya adalah sesuatu produk yang mempunyai logo tanda pensijilan. Itu maknanya produk tersebut telah pun dinilai dan diiktiraf dan disahkan mematuhi suatu standard. Standard Malaysia atau standard antarabangsa. Yang paling jelas yang bagi semua orang awam adalah standard logo, standard halal logo tu. Halal, yang standard halal itu adalah MS 1500 2019. Maknanya kalau ada produk makanan ataupun kosmetik ataupun barangan peranti perubatan yang punya logo halal, biasanya kita nampak ada MS standard apa di bawahnya, MS 1500 untuk produk makanan. Itu adalah mematuhi standard. Tapi dalam hal pensijilan halal, badan pensijilannya adalah JAKIM. Jabatan Standard tak boleh menjadi badan pensijilan. Dia cuma badan standard saja. Jadi JAKIM lah yang akan membuat penilaian ke atas produk di kilang atau di kilang-kilang SME untuk memberi pengiktirafan sama ada mematuhi sijil tersebut atau tidak. Baik. Bercerita tentang sijil, kita akan kembali selepas ini dalam segmen Temu Bola Radio di Radio at TV terbitan Afnan Afiq. Kita ada Tuan Syahrul Sadri bin Alwi, Ketua Pengarah Jabatan Standard Malaysia. Kita kembali selepas ini. Bersama dengan Profesor Dr. Muradi, Pengarah Fakulti Perniagaan Universiti Multimedia atau MMU. Ketakutan hanya akan wujud bagi yang tak bersedia lah. So yang kita perlu mengorak langkah strategik untuk menghadapi 4.0 industri revolusi or 4th IR dengan menjadi lebih relevan. We must remain relevant, orang kata kita perlu menjadi relevan, dan memang kita tak boleh nafikan yang upskilling dan reskilling diperlukan. Sebagai saya sendiri pun profesor sendiri di universiti, apa yang menghalang sebuah robot untuk menjadi seorang profesor yang lebih berpengetahuan untuk bercerita dengan budak-budak universiti kita memang satu cabaran masa depan. So dalam konteks tersebut, saya sendiri kena remain relevant dengan perubahan.
Baik, kita kembali semula dalam program Temu Bual at Radio di Radio at TV. Kita ada Ketua Pengarah Standard Malaysia Tuan Syahrul Sadri bin Alwi. Baik, Tuan, lazimnya kami, saya ni orang awam, selalu mendengar tentang pensijilan, contohnya pensijilan ISO, tapi Standard Malaysia memberikan perkhidmatan akreditasi. Apa perbezaan antara pensijilan dengan akreditasi ini sendiri? Memang soalan itu selalu ditanya. Sebab pensijilan dan akreditasi itu mempunyai makna yang berbeza sebenarnya. Pensijilan ada satu proses di mana badan pensijilan, katakan contoh mudah JAKIM. JAKIM akan ke sebuah kilang memproses makanan. Dia akan membuat aktiviti pensijilan, iaitu mengaudit kilang tersebut sama ada dalam kes ini produk halal mematuhi standard ISO 1500 tadi. Apabila setelah diaudit dan JAKIM berpuas hati bahawa produk tersebut mematuhi sijil halal tadi, standard halal, maka JAKIM akan mengiktiraf, akan memberikan pensijilan kepada syarikat berkenaan, produk makanan berkenaan misalnya. Bagi akreditasi pula adalah tugas atau proses yang saya sebutkan tadi, mengiktiraf kepakaran, keupayaan badan pensijilan, misalnya JAKIM tadi, atau juga bagi kes makmal pengujian, kita mengiktiraf keupayaan dan kepakaran makmal tersebut untuk menguji mengikut standard. Kalau JAKIM tadi untuk memberi pensijilan mengikut standard halal, makanan halal. Kalau badan pemeriksaan misalnya Puspakom. Puspakom adalah badan pensijilan, kita mengkredit untuk memberi pengiktirafan bahawa Puspakom selaku badan pemeriksaan boleh melaksanakan pemeriksaan kenderaan dengan mengikut standard antarabangsa. Itulah perbezaannya. Maksudnya akreditasi adalah tingkatan teratas proses dan di bawahnya adalah pensijilan. Maksudnya kalau contoh begini, kalau kita pergi sekolah kita dapat CJ, tapi kalau CJ itu tak diakreditasikan oleh Kementerian Kepelajaran, tak bermakna lah. Betul. Satu contoh yang jelas ya. Tapi kemudian yalah, kami pun orang awam tak faham juga ISO 195 apa benda ni, banyak jenis kan. 2020 apa semua. Tapi saya nak tanya dulu Tuan, apa hubungan antara Standard Malaysia dengan MQA, MSQH, SIRIM, Suruhanjaya Tenaga? Saya cuba terangkanlah seupaya daya mungkin saya. MQA misalnya adalah satu organisasi yang ditugaskan untuk mengakredit juga, mengkredit, mengenal pasti keupayaan dan kompetensi. Dalam kes MQA, dia hanya khusus kepada industri atau pendidikan. Misalnya katakan sebuah universiti ingin memberi memulakan ijazah dalam mata pelajaran yang baru. Jadi sebelum universiti tersebut memulakan pengajarannya, MQA akan menilai sama ada mempunyai kepakaran tenaga pengajar, silibusnya supaya teratur, barulah boleh universiti memulakan pengajaran. Kalau tidak, graduan-graduan tersebut tidak mendapat pengiktirafan. Seolah-olah belajar syok sendiri. Betul. Kan? Jadi maksudnya bila dah habis belajar nanti boleh bawa CJ tu pergi ke negara luar, dan negara luar dah diakreditasikan. Betul. Setiap negara ada organisasi semacam MQA. Suruhanjaya Tenaga sebenarnya adalah badan kawal selia. Badan kawal selia yang mengawal selia industri tenaga dan juga peralatan elektrik. Elektrik apa-apa yang mikrofon, kamera. Betul. Suis, televisyen, peti air semuanya adalah di bawah kawalan Suruhanjaya Tenaga. Kita lihat aspek besar dia mengawal industri tenaga kita tapi juga mengawal peralatan elektrik di rumah. Kadang-kadang kita dapat melihat logo Suruhanjaya Tenaga bersama logo SIRIM. Itu menunjukkan dia telah mematuhi standard antarabangsa. Dalam kes ini standard IEC yang saya sebutkan awal tadi. Bukan standard ISO. Sebab IEC khusus untuk electrical dan electronics. Jadi itulah Suruhanjaya Tenaga. Mereka menggunakan standard-standard yang dibangunkan oleh Standard Malaysia dan juga standard antarabangsa. SIRIM pula adalah, saya sebutkan tadi, adalah badan pensijilan. Kita lihat mungkin bernama pun mungkin disijilkan oleh, saya tak pasti, oleh SIRIM.
kepada standard ISO 9001, atau banyak agensi kerajaan, jabatan dan syarikat swasta juga disijilkan oleh SIRIM mengikut standard pengurusan, iaitu 9001 atau alam sekitar 14001 dan sebagainya. Mereka tetapi SIRIM juga mempunyai banyak aktiviti lain. Ya, SIRIM mempunyai aktiviti penyelidikan, aktiviti membantu dan membangunkan SME dan sebagainya. Ya, itu adalah fungsi SIRIM. Lagi satu, jiran bernama sebelah sana ada satu organisasi dinamakan MSQH, Malaysia Society of Health and Quality. Dia juga mengakredit, tetapi fungsi dia untuk mengakredit industri perubatan, hospital ya. Kadang-kadang kita pergi ke hospital swasta atau hospital lain, kita nampak logo MSQH. Ini bermakna perkhidmatan hospital berkenaan telah pun dinilai oleh organisasi ini dan memenuhi standard antarabangsa. Standard antarabangsa, tapi bukan standard ISO. Standard antarabangsa mengenai sektor perubatan. Itu tugas MSQH. Maknanya sejak dari masuknya pesakit sampai ke akhirnya, semua aktiviti yang itu telah pun dinilai dan diiktiraf, ada keupayaan, ada kompetensi, ada tenaga kerja yang mencukupi dan sebagainya. Ada SOP, ada piawaiannya. Betul. Makmalnya diakredit oleh Jabatan Standard Malaysia dan sebagainya. Kita saling simbiosis. Kalau tidak, saya rasa sistem pengiktirafan ni perlu kerjasama berbagai pihak. Kalau tidak, negara tak boleh mencapainya dengan lengkap dan sempurna. Ya. Jadi kita juga ada institut pengukuran kebangsaan yang juga memainkan peranan yang penting di dalam aktiviti standard dan aktiviti akreditasi. Itu kalau itu dekat dengan di Bandar Besar Tinggi. Institut tu yang akan menjaga timbang dan sukat kita. 1 kilogram tu disimpan di sana. Jadi semua pengukuran di negara ini perlu melalui trace sampai ke 1 kilogram yang disimpan itu. Kalau tidak, kita tak tahu sama ada sekilo gula yang kita beli itu betul-betul sekilo atau tidak. Sebab tiada perbandingan. Jadi itu tugas utama di sana. Institut pengukuran juga menyimpan waktu, masa standard kita. Jadi kalau Cik Amar nak tentukur, calibrate, pergi tengok masa yang dibangunkan oleh Institut Pengukuran. Baru saya tahu ada Institut Pengukuran. Ada. Yang selalunya kalau kita lalu nak balik rumah kita ni, kita akan nampak Jabatan Nuklear, jabatan yang tuan sebutkan tadi. Baik. Kita tahu bahawa di Jabatan Standard Malaysia ini sendiri ada Majlis Standard dan Akreditasi Malaysia ataupun MASDAM, MSDAM. Ya, betul. Apa fungsi utama dia? Fungsi utama majlis adalah untuk memberikan garis panduan serta memberikan arah tuju jabatan dalam hal pembangunan standard dan juga akreditasi negara. Memandangkan keahlian majlis tersebut merangkumi dari pihak industri, kerajaan, NGO, pihak pengguna, FOMCA dan sebagainya. Ahli-ahli dalam majlis ni akan berbincang bagi menetapkan arah tuju jabatan dalam hal mengenai pembangunan standard, mempromosikan standard dan juga pembangunan badan akreditasi kebangsaan di negara kita. Jadi bukan sewenang-wenangnya lah kita nak bagi pensijilan dan standard dan sebagainya. Betul. Baik, tuan, kita akan kembali selepas ini dalam segmen Temu Bal at Radio di Radio at TV bersama-sama dengan Ketua Pengarah Jabatan Standard Malaysia. Kembali selepas ini. Tuan Nur Hizam Abdul Kadir, Naib Presiden Bahagian Fintech dan Ekonomi Digital Islamic MDEC. Dengan platform-platform yang ada, saya boleh beri contoh lah ya. Ada Hello Gold, ada Wahid Invest di Malaysia. Ini syariah compliance. Ada juga Luno, ada Mytio dan beberapa lagi yang membolehkan kita macam Kia ini untuk melabur sekecil RM1. Dan semuanya dilakukan
di smartphone kita. Dan company syarikat-syarikat fintech ini memang telah mendapat lesen daripada authorities di Malaysia. Jadi kita tidak perlu risaulah dengan benda ni scam ke tidak kan. Tuan Nurhizam Abdul Kadir, Naib Presiden Bahagian Fintech dan Ekonomi Digital Islamic MDEC. Okey, baik, kita kembali bersama-sama Tuan Syahrul Sadri Alwi, iaitu Ketua Pengarah Jabatan Standard Malaysia dalam segmen Temu Bual at Radio di Radio at TV terbitan Afnan Afiq. Kita bercerita tentang Standard Malaysia dalam normal baharu. Sesuai dengan tajuknya, Tuan. Apa normal baharu ataupun tindakan yang telah diambil oleh Jabatan Standard Malaysia ketika pandemik COVID-19? Teruk juga. Teruk, betul. Kan? Kita tak boleh nak bergerak pergi mana-mana, Tuan. Betul. Bagi kes hal-hal yang berkaitan dengan Jabatan Standard Malaysia, kita selaku Jabatan Kerajaan, kita mematuhi segala peraturan yang telah diberikan dan diturunkan oleh Majlis Keselamatan Negara dan juga Jabatan Perkhidmatan Awam bagi khusus untuk menangani atau bagaimana cara perlu kita bekerja dalam masa PKP dan seterusnya. Amat unik saya rasa dalam kes Jabatan Sains Malaysia, kita selalu setiap hari saya rasa dalam keadaan biasa kita akan mengadakan mesyuarat bagi membangunkan standard. Kita perlu standard adalah dokumen, jadi kita perlu teliti dokumen, apa ayat perkataan, apa polisi dasar yang perlu dimasukkan dalam suatu standard. Kita adakan mesyuarat macam biasalah, mesyuarat yang dihadiri oleh pihak-pihak berkepentingan. Apabila berlakunya pandemik COVID-19 ini, kita ubah caranya sebab kita masih perlu membangunkan standard. Jadi kita selalu mengadakan virtual meeting. Dengan ahli-ahli kita di negara, kita ada lebih kurang 3,000 pakar. Sebab standard kita banyak, kita ada 3,000 pakar dalam pelbagai bidang untuk membangunkan standard bagi pihak Jabatan Standard. Kita juga perlu mengadakan mesyuarat setiap hari biasanya dengan badan-badan antarabangsa, ISO dan sebagainya. Jadi mesyuarat virtual meeting kita ni kadang-kadang dilaksanakan dalam waktu yang bukan waktu bekerja biasa. Kadang dalam satu pagi kita perlu adakan mesyuarat diadakan di ISO. Sebab biasanya waktu mesyuarat ditetapkan oleh tuan rumah, ISO di Geneva. Biasanya. Dan setengah tu di negara Jepun. Jadi kita perlu ikut waktu tuan rumah lah. Jadi saya berterima kasih dengan pegawai saya kerana sanggup bersengkang mata pada waktu 12:30 malam, pada pukul 4 pagi untuk bermesyuarat dan bincangkan, memutuskan perkara-perkara yang patut ada dalam suatu standard. Semuanya demi negara. Ya, semuanya demi negara. Betul. Itu adalah satu saya rasa aktiviti yang kita telah biasa sekarang. Mengadakan mesyuarat pada waktu-waktu yang bukan waktu bekerja dan mengadakan mesyuarat melalui alam maya lah virtual conference yang saya masukkan ini. Itulah yang kita selain daripada biasa penjarakan sosial semua tu. Jadi sekarang ni setelah masa pemulihan ini kita adakan mesyuarat yang mesyuarat bersemuka lah tapi tak banyak lah, tapi masih lagi saya rasa dia akan menjadi norma baru di masa depan. Kita adakan mesyuarat antarabangsa menggunakan virtual conference yang saya masukkan ini. Jadi dalam kita menghadapi pandemik COVID-19 itu sendiri banyak ISO ataupun standard-standard yang telah pun diberikan terhadap pengurusan pandemik COVID-19. Mungkin Tuan Syahrul boleh cerita sikitlah apa antara standard yang berkaitan dengan pengurusan pandemik COVID-19? PPE kita ke? Ya, betul. Sebenarnya semenjak mulanya pandemik COVID-19 ni banyak badan antarabangsa standard di negara-negara lain terfikir bagaimana untuk membantu kerajaan, rakyat sesebuah negara dalam menghadapi pandemik ini dari sudut pematuhan kepada standard. Jadi semuanya bersepakat untuk memberikan senarai standard yang secara percuma online. Biasanya standard perlu dibeli. Ada yang RM10 dan ada yang sampai beratus-ringgit. Sebab standard itu adalah ada proprietary rights, hak cipta. Jadi perlu dijual lah. Jadi setelah memikirkan apakah perlu standard yang perlu kita berikan percuma kepada industri, kepada orang awam, kita telah senaraikan 30 jenis standard yang ada kaitan dengan PPE,
seperti topeng muka, pakaian, keselamatan, pengurusan risk management, pengurusan risiko, pengujian makanan. Kita juga sebutkan berikan percuma standard untuk makmal buat pengujian. Sebab pengujian semua makmal yang disenaraikan oleh Kementerian Kesihatan adalah makmal yang telah pun kita accredit. Sebab dengan itu kita tahu kepakaran makmal tersebut, makmal kerajaan ataupun makmal swasta. Reliable lah. Yes, perkataan dia reliable. Boleh dipercayai. Jadi itulah, jadi kita memikirkan setakat ini kita telah menyeraikan 30 standard secara percuma. Kita juga sedang giat membangunkan standard-standard yang akan datang. Apa yang kita perlu ada bagi menangani pandemik ini di masa depan. Saya percaya pandemik ini akan berterusan, tapi macam mana kita nak menanganinya? Macam standard bagi pengurusan kecemasan, kecemasan darurat dan sebagainya. Perlu ada standard yang kita bangunkan. Kita sedang giat membangunkan standard berkenaan supaya di masa depan, mungkin tahun depan kita telah bersedia juga ditambah dengan 30 standard ini tadilah. Baik, seperti yang termaktub dalam Akta 549, tugas utama Jabatan Standard Malaysia adalah berkaitan dengan akreditasi, bertanggungjawab terhadap penilaian dan akreditasi Badan Penilaian Pematuhan ataupun CAB. Dan banyak sebenarnya ada skim akreditasi makmal Malaysia, skim akreditasi Badan Persijilan, skim akreditasi Badan Pemeriksaan Malaysia, MIBAS kan, juga skim akreditasi pengiktirafan kecekapan pembekalan pengujian MyPTP dan juga GLPCP ataupun program pematuhan amalan makmal baik. Betul. Tapi mungkin juga contoh Malaysian Standard yang ada di Jabatan Standard Malaysia adalah MS 974 iaitu Specification for Rubber Swimming Fins. Kan orang yang suka scuba ni. Kan juga ada MS 172. Baik, apa mesej tuan yang tuan ingin sampaikan kepada masyarakat tentang Jabatan Standard Malaysia ni? Sebenarnya tugas Jabatan Malaysia ni kita tak nampak jelas sebab dia seolah-olah di belakang tabir. Tapi kesannya amat besar ya. Kesannya besar terhadap kehidupan kita. Makanan yang kita makan perlu mematuhi standard. Pakaian yang kita gunakan, alat keselamatan PPE, semuanya perlu mematuhi standard. Kenderaan, minyak yang kita gunakan, bangunan yang kita inap, bangunan yang pejabat kita, semuanya ada mematuhi standard. Standard batu-bata saiznya, standard simen, dan sebenarnya keseluruhan kehidupan kita ada standard. Ada standard ya. Standard lah tuan ni. Kan macam tu kan. Betul. Jadi saya rasa kesannya adalah standard sebenarnya ada kesan terhadap kehidupan kita sehari-hari. Oleh ini mungkin kita perlu mengetahui dengan lebih mendalam mengenai standard yang ada kesan, ada implikasi kepada kita supaya kita sedar dan kita boleh dalam kes makanan kita memilih makanan yang mematuhi standard. Dalam bangunan yang kita duduki, bahan binaannya mematuhi standard. Alat peralatan elektrik yang kita gunakan mematuhi standard supaya keselamatan kita tidak terjejas, kesihatan kita tidak terjejas. Jadi itulah mesej sebenarnya standard dalam kehidupan kita selaku penduduk negara ini, selaku manusia secara umumnya. Baik, itu saja waktu yang kita ada dalam Temu Bual at Radio di Radio at TV. Kita ucapkan terima kasih kepada tetamu kita, Tuan Syahrul Sadri Alwi, Ketua Pengarah Jabatan Standard Malaysia. Saya mewakili penerbit Afnan Afiq. Saya Marisuf. Assalamualaikum. Bye-bye. Kita jumpa lagi lain kali. Teruskan mendengar Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. FM 93.9 di Lebak Kelang.